Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mia Muhammad Aziz bin Mia Muhammad Luqman. Nombor matrik saya 15 DKA 19F 1064 dan saya dari kelas DKA 4B. Kumpulan saya ialah kumpulan 10 dan nama produknya ialah Smart Libero, dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang borang hairat, iaitu Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control. Pengenalan. Smart Wheelbarrow ialah sebuah alat kereta sorong atau wheelbarrow yang biasa di mana ia telah diubah suai, diinovasikan dan dicanggihkan dengan penambahan unsur-unsur IoT bagi membolehkan ia bersaing dengan kecanggihan pada abad ke-21 ini. Borang hairat ialah sejenis borang yang digunakan oleh sesebuah organisasi. Hairat ialah nama singkatan bagi pengenalpastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko. Borang hairat ini juga telah digunakan untuk mengenalpasti hazard, menganalisis dan menaksir risiko yang berkaitan dengannya dan seterusnya melaksanakan langkah kawalan yang sesuai. Bukan itu saja, borang hairat juga merupakan salah satu undang-undang yang termaktub dalam Akta Keselamatan Kesihatan Pekerja tahun 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1967. Baik, di sini anda boleh lihat contoh borang hairat yang saya telah perolehi. Penyataan masalah. Untuk penyataan masalah, berikut adalah penyataan masalah yang saya telah perolehi daripada kerja yang telah dilakukan. Pertama, pelajar menggunakan beban yang banyak untuk mengangkat tong drum dan juga bahan binaan. Yang kedua, meningkatkan penggunaan tenaga pelajar apabila melakukan kerja pemindahan. Untuk objektif kajian, saya telah mendapati dua objektif, iaitu untuk mengkaji dan mengesai risiko terhadap pengguna kereta sorong biasa terhadap pengguna. Yang kedua pula ialah untuk memudahkan kerja memindahkan barang dan meringankan beban pelajar yang menggunakan alat tersebut. Untuk skop kajian, berdasarkan kajian dan pemerhatian yang telah dilakukan, berikut adalah skop kajian yang telah diperolehi, iaitu boleh digunakan di bengkel-bengkel Politeknik Sultan Azlan Shah, iaitu bengkel-bengkel di mana bengkel-bengkel yang menggunakan kereta sorong. Untuk kajian empati, di sini anda akan nampak dua graf. Bagi graf pertama yang berada di sebelah kiri, ini menunjukkan bilangan peserta lelaki lebih banyak daripada peserta perempuan, dan graf di sebelah kanan pula menunjukkan bilangan pelajar yang menjawab borang pertanyaan lebih ramai berbanding pensyarah. Dan di sini juga anda akan nampak respon-respon yang telah diberikan oleh peserta terhadap borang soal selidik kami. Baik, analisis kajian empati. Berdasarkan kajian empati yang telah dilakukan terhadap soalan-soalan dan cadangan yang telah diberikan oleh setiap individu, di sini saya boleh katakan bahawa produk kami diterima baik dan mendapat pandangan yang baik. Namun begitu, terdapat juga komen yang mengatakan bahawa terdapat penambahbaikan yang perlu dibuat agar produk ini menepati kehendak pengguna. Baik, di sini anda dapat melihat reka bentuk produk dan prototype atau prototype. Untuk pandangan hadapan, anda akan dapat melihat lampu LED, dan untuk pandangan sisi, anda boleh melihat terdapat lampu sensor yang diletakkan di sekeliling Smart Wheelbarrow, meter pemberat di bahagian sisi, dan terdapat juga kotak bateri yang
diletakkan di bahagian bawah. Untuk pandangan atas, terdapat satu kawasan yang akan diletakkan penimbang berat untuk digunakan di dalam produk Smart Wheelbarrow. Di sini saya akan menunjukkan tentang feedback prototype. Seperti yang anda nampak, kami menerima feedback prototype yang agak baik, dan bukan itu saja, terdapat juga cadangan-cadangan di mana penambahbaikan perlu dibuat kepada prototype kami agar ia nampak lebih menarik dan mengikut cita rasa pengguna. Di sini anda juga dapat melihat Gantt chart yang kami telah lakukan. Untuk project title, ia hanya pada minggu pertama. Problem statement research pada minggu pertama dan minggu kedua. Objective development pada minggu kedua dan minggu ketiga. Project scope hanya pada minggu ketiga saja. Project literature daripada minggu ketiga hingga minggu keempat. Metodologi daripada minggu keempat hingga minggu keenam. Conclusion daripada minggu ke-7 hingga minggu ke-9, dan akhir sekali estimate cost table daripada minggu ke-9 hingga minggu ke-10. Akhir sekali saya akan menerangkan tentang anggaran kos. Seperti yang anda lihat, kereta sorong yang berharga RM80 dan variasi kereta sorong ini adalah variasi yang paling murah yang kami boleh dapat di dalam pasaran. Untuk sensor beban pula ialah RM110, upah pasang dan welding ialah RM50 dan jumlah keseluruhan ialah RM245. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.